Iran bergegas untuk menyembunyikan serangan-serangan Trump dan cuba menjaja naratif kemenangan kepada rakyatnya yang terasing akibat penapisan. Tetapi kebenaran tidak akan tersembunyi lama. Pada hari Sabtu, 9 Mei 2026 ini, sementara televisyen negara Iran bercakap tentang kawalan, ketahanan dan keadaan kembali normal, video dan kenyataan tentera menunjukkan kapal-kapal Iran dihentikan di Teluk Oman. Tentera Laut Amerika Syarikat terus memberi tekanan dan rejim Teheran cuba mengubah kerugian menjadi propaganda. Pembohongan yang diceritakan kepada rakyat Iran adalah mudah. Negara itu sedang menang, sekatan Amerika gagal dan pengawal revolusi mengawal keadaan. Tetapi, ekonominya yang tercekik dan rakyatnya yang tidak mempunyai akses bebas kepada maklumat sudah hampir ke titik letupan. Dan pengawal revolusi yang berlumuran darah yang mengawal pemerintahan diktator Iran kini berada di hujung tanduk. Saya akan ceritakan semua itu sebentar lagi, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat yang tepat. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik seperti yang pernah dilihat dalam piawaian kredibiliti Milson Alves. Iran kini telah mengalami kira-kira 70 hari gangguan teruk internet antarabangsa. Dengan gangguan bermula pada 28 Februari sebagai salah satu sekatan digital terbesar yang pernah direkodkan di seluruh negara. Secara praktikal, majoriti penduduk tidak dapat mengikuti secara bebas apa yang berlaku di luar naratif rasmi. Akses hanya melalui televisyen negeri, radio negeri, kenyataan yang dikawal, aplikasi dalaman dan saluran nasional yang diawasi. Sementara, hanya segelintir yang berjaya menembusi sekatan melalui cara alternatif, beginilah Teheran cuba mengekalkan pembohongan tentang kemenangan. Menutup jendela ke dunia, memberikan kepada rakyat sebuah peperangan yang telah disunting oleh propaganda dan menyembunyikan hakikat bahawa di luar sana serangan Trump, sekatan laut dan tekanan Amerika terus mendedahkan kelemahan pengawal revolusi di hadapan rakyatnya sendiri yang kononnya mereka lindungi. Ini menjejaskan pekerjaan, pelajaran, komunikasi keluarga dan apa-apa percubaan untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di luar televisyen kerajaan. Rakyat menerima versi perang yang telah ditapis, imej yang dipilih, ucapan kemenangan dan berdiam diri tentang kos sebenar peningkatan konflik. Rejim tahu bahawa apabila rakyat Iran biasa melihat pihak lain, propaganda mula retak. Televisian Iran malah menganggap situasi itu sebagai perkara biasa. Video yang muncul itu tepat mematahkan naratif tersebut. Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan bahawa pasukan Amerika telah melumpuhkan kapal tangki minyak Iran Sistar 3 dan Sefda pada 8 Mei. Sebelum mereka memasuki sebuah pelabuhan Iran di Teluk Oman. Dengan melanggar sekatan laut yang sedang berlangsung, tujuan utama bukanlah untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut, tetapi untuk menghalang mereka daripada menamatkan perjalanan mereka. Message itu telah dirancang dengan teliti. Trump tidak perlu menjadikan tindakan itu sebagai satu pertunjukan untuk menunjukkan bahawa laluan Iran masih berada di bawah pengawasan dan sebarang cubaan untuk memecahkan sekatan akan mendapat tindak balas segera. Marco Rubio telah menjelaskan bahawa jika sebuah peluru berpandu atau drone dilancarkan ke arah kapal tentera laut Amerika, Amerika Syarikat tidak akan menerima serangan itu. Seolah-olah tiada apa yang berlaku, Iran cuba untuk menunjukkan diri sebagai pemenang di dalam negara tetapi di luar media kerajaan. Perlu berdepan dengan kuasa besar yang telah bertindak balas, menyekat, melumpuhkan kapal-kapal dan masih menuntut jawapan rasmi daripada Tehran untuk cadangan gencatan senjata. Dalam serangan terbaru terhadap 2 kapal tangki minyak itu, maklumat yang ada tidak menunjukkan kematian yang disahkan. Tetapi, secara keseluruhan perang ini, kos kemanusiaan sudah pun berat. Kementerian Kesihatan Iran yang dipetik oleh media tentera Amerika menyatakan lebih daripada 1 hingga 2,000 orang terbunuh dan 20,000 cedera sejak operasi bermula. Angka-angka ini menunjukkan mengapa propaganda Iran perlu begitu agresif. Apabila perang menuntut harga yang tinggi, rejim tertutup cuba menggantikan soalan dengan slogan dan kesakitan dengan ucapan rasmi. Langkah seterusnya sekarang ialah jawapan Teheran terhadap cadangan Amerika. Rumah Putih dan Jabatan Negara berharap akan ada maklum balas daripada Iran mengenai gencatan senjata sementara. Struktur keselamatan pelayaran.
Masalahnya bagi rejim ialah menerima tekanan Amerika kelihatan seperti kekalahan di hadapan penyokong radikal mereka sendiri. Menolak boleh memperluaskan sekatan, meningkatkan tekanan ekonomi dan menyebabkan rakyat semakin terhimpit. Sebab itu, propaganda kerajaan menjadi alat untuk kelangsungan politik. Ia bukan sahaja untuk memberi maklumat, tetapi juga untuk menghalang rakyat daripada menyedari pecanggahan antara naratif kemenangan dan realiti. Kapal-kapal yang terhenti, internet yang diputuskan, mata wang yang tertekan, dan sempadan yang tegang. Sejarah Iran sendiri menunjukkan bagaimana pembohongan seperti ini membawa padah dalam perang antara Iran dan Iraq pada tahun 80-an. Rejim revolusi itu selama bertahun-tahun mengekalkan naratif perjuangan suci, sementara negara itu menanggung kerugian nyawa yang besar, kemusnahan ekonomi, dan keletihan sosial. Ensiklopedia Britannica menganggarkan bahwa perang itu telah menyebabkan sehingga kira-kira 500.000 kematian secara keseluruhan. Iran menanggung sebagian besar daripada kerugian tersebut. Pada tahun 1988, apabila menerima gencatan senjata daripada Resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Khomeini membandingkan keputusan itu seperti meminum racun. Episod ini menaikkan dengan situasi semasa kerana ia mendedahkan satu corak di mana rejim menolak rakyat ke arah pengorbanan. Mereka menyebut pengunduran sebagai strategi, menyebut penderitaan sebagai perlawanan dan hanya mengakui tekanan apabila mereka tidak lagi dapat menyembunyikan besarnya masalah itu. Negara-negara lain juga menunjukkan bagaimana propaganda perang boleh mengekalkan rakyat terperangkap dalam kemenangan palsu. Pada tahun 1982, semasa Perang Malvinas, kediktatoran Argentina cuba meyakinkan orang ramai bahawa mereka sedang menang walaupun keadaan ketenteraan semakin merosot. Sebuah laporan dari Washington Post pada waktu itu menggambarkan bagaimana junta mengawal televisyen dan akhbar utama menggunakan mesej patriotik dan menjual idea kemenangan. Walaupun berdepan dengan tanda-tanda serius di medan perang di Kesatuan Soviet, perang di Afghanistan juga telah ditangani selama bertahun-tahun dengan bahasa rasmi, sehinggalah pengunduran terakhir tentera pada tahun 1989. Mendedahkan beban kempen yang panjang dan meletihkan. Perbandingan ini kuat kerana rejim tertutup biasanya bertindak sedemikian rupa. Mereka mengawal skrin, mengawal kata-kata, mengawal jalanan dan cuba mengawal malah persepsi tentang kekalahan. Iran hari ini mengulangi logik ini dengan menyekat internet, menolak rakyat ke saluran yang diawasi dan mengubah setiap pengunduran menjadi laungan kemenangan. Dan disitulah versi Iran mula runtuh. Jika Teheran benar-benar menang dengan begitu mudah, mereka tidak perlu memotong akses, mengawal naratif, menangkap para pengkritik, menolak rakyat ke aplikasi tempatan, dan mengatakan semuanya normal. Sementara sekatan berterusan, video kapal tangki minyak yang tidak beroperasi itu bukan sahaja menunjukkan tindakan ketenteraan, tetapi juga menunjukkan kesukaran rejim untuk menyembunyikan bahawa Trump telah menekan titik sensitif. Pengawal revolusi cuba mengekalkan kawalan melalui ugutan, penapisan dan propaganda, tetapi realiti tetap menembusi tirai itu. Kapal-kapal dihalang, rundingan masih di atas meja. Dan rakyat Iran terpaksa membayar harga akibat rejim yang lebih suka berbohong demi kelangsungan hidup daripada mengakui bahawa mereka telah meletakkan negara sendiri dalam krisis yang berbahaya. Saya Milson Alves, seorang penganalisis hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.